Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumma fakihna fid din wa allimna ta'wil. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di kalangan hamba-hamba yang beriman, dan seterusnya Allah Ta'ala mengangkat segala wabak dan penyakit yang berlaku pada hari ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu telah kita membahaskan siri yang ketiga dalam kitab bagaimana sifat malaikat, bagaimana malaikat penjaga neraka, yang mana malaikat penjaga neraka ini dari segi identiti, mereka ini adalah golongan yang bengis, yang kasar sikap mereka, dan layanan buruk terhadap orang-orang yang nak masuk ke dalam api neraka. Baik, saya sambung pada pagi ini, tugas malaikat sebagai hamba Allah. Malaikat kalangan makhluk halus yang diciptakan daripada cahaya serta hidup di alam sendiri. Sebagaimana hadis daripada Aisyah, riwayat Muslim, yang bermaksud malaikat itu diciptakan daripada cahaya. Selain itu, malaikat diciptakan lebih awal daripada manusia. Dan buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-30, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Jadi itu membuktikan bahawa kewujudan malaikat terlebih dahulu atau bermula lebih awal daripada manusia, kan. Jadi bila Allah Ta'ala kata pada malaikat macam tu, Allah Ta'ala nak ciptakan manusia, maknanya malaikat tu dah tercipta lebih awal daripada manusia. Itu permulaan kejadian malaikat. Kemudian malaikat juga dapat menjelma dalam rupa bentuk manusia serta lainnya dengan rupa bentuk yang baik-baik sahaja. Antaranya sebagaimana Jibril yang datang menemui Maryam, yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat ke-17. Surah Maryam ayat 17, fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Kami hantarkan kepadanya ruh dari kami, lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Jadi cerita tentang malaikat menjadi manusia, turun ke bumi menjadi manusia, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi Allah Lut sebagai contoh. Ini banyak ceritanya, turun ke dunia menjadi dirupakan dengan rupa manusia, bahkan ada yang dirupakan dengan rupa sahabat. Jadi cerita tu banyak. Bahkan zaman Nabi Allah Lut AS dirupakan juga dengan rupa yang sangat indah, sehingga orang-orang ataupun manusia di zaman Nabi Allah Lut AS itu tertawan dengan wajah keduanya, sedangkan mereka tidak mengetahui bahawa kedua-duanya itu adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian malaikat diciptakan dengan tabiat semula jadi, beribadah secara berbakti, secara sepenuhnya berdasarkan kehendak dan iradah Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya,
serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi sifat malaikat ni apa? Yakhafuna rabbahum. Malaikat ni adalah takut kepada Allah, takut kepada Tuhannya. Ini sifat malaikat. Jadi bayangkan malaikat yang diciptakan daripada cahaya juga mempunyai sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita sebagai manusia yang dicipta daripada tanah, lebih lagi patut takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi sifat malaikat yakhafuna rabbahum, takut kepada Tuhan mereka. Kemudian min fawqihim, tu dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, serta mereka mengerjakan apa yang telah diperintahkan. Jadi maknanya bukan sekadar takut, tapi buat apa yang Tuhan perintah. Manusia lebih patut lagi dia takut kerana ciptaannya daripada tanah, dan kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih patut lagi dia takut. Okey. Kemudian seterusnya, para malaikat diciptakan dengan ada perbezaan di kalangan mereka, sudut perbezaan kedudukan dan pangkat. Antara bentuknya diciptakan malaikat bersayap 2, 3, 4 dan lebih, sebagaimana diciptakan untuk Jibril sebanyak 600 sayap. Jibril ada 600 sayap. Jadi bila Nabi dengan malaikat Jibril kan naik ke langit kan, Nabi kata ma'azamaka ya Jibril. Kata Nabi pada Jibril, hebat kau Jibril ni. Kenapa hebat? Sebab tengok ciptaan Jibril dengan sayap dia tu. Nabi kata ma'azamaka. Orang Arab kalau kata ma'azamaka tu tak ada lagi lah. Ma'azamaka tu kira kagum sungguh. Tu nama ma'azamaka ni, kira hebat sungguh lah. Kan? Hebat sungguh engkau Jibril. Kenapa? Sebab sayap dia cantik, 600 sayap. Kata Jibril, wahai Muhammad, ada lagi yang lebih daripada aku. Tu siapa? Malaikat Israfil, ada 800 sayap. Kan? Apakah Israfil itu ada lagi lebih banyak? Ada. Siapa? Malaikat Israel. Malaikat Israel paling hebat dia, ada 1200 sayap. Okey, nak ceritanya itu adalah perbandingan antara malaikat dengan malaikat daripada segi kejadian. Baik, maka semua itu menggambarkan perbezaan martabat dan cepat atau lambat bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Cuba bayangkan bila ulama kata, kalaulah Jibril itu membuka sebelah sayapnya atau membentang sebelah sayapnya, nescaya muka bumi ini akan menjadi gelap. Kalau malaikat Jibril ni membentangkan sayapnya sebelah, membentangkan kepak dia sebelah, sayap dia sebelah sahaja, maka bumi ini akan menjadi gelap gelita. Itu baru Jibril, belum lagi Mikail, belum lagi Israfil, belum lagi Israel. Dahsyat sungguh. Ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat. Baik, hal ini dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fatir ayat yang pertama. Allah Taala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap 2, 3 dan 4. Maknanya malaikat ni mempunyai sayap yang berbeza-beza. Jadi bila manusia ni, malaikat ni mempunyai sayap yang berbeza-beza, sudah pasti martabat itu pun berbeza-beza. Okey Baik. Jadi kalau kita tengok senarai malaikat yang kita tahu atau wajib diketahui adalah sebanyak 10 malaikat. 10 malaikat. Sebenarnya malaikat tu lebih daripada 10. Banyak lagi malaikat yang kita mungkin tak tahu, tapi disebutkan dalam Al-Quran kan, disebutkan dalam hadis kursi. Macam contoh malaikat kiraman katibin tulis kebaikan kan, catat segala kebaikan-kebaikan. Macam malaikat sayyarah disebutkan dalam hadis kursi, diturunkan kepada mereka-mereka yang sedang menuntut ilmu ataupun dalam majlis ilmu. Tu malaikat as-sayyarah.
Okey, benda-benda gini ini contoh malaikat-malaikat yang mungkin kita tak berapa tahu nama dia. Malaikat Zabaniyah, malaikat yang menyeksa. Kalau ikut dalam 10 senarai yang kita belajar dulu-dulu, tak ada malaikat Zabaniyah. Tapi malaikat Zabaniyah tu ada sebenarnya. Kan kita tak tahu nama dia sebelum daripada tu. Sebab kita belajar 10 malaikat sahaja yang kita kena tahu. Tapi sebenarnya banyak lagi malaikat-malaikat yang lain yang kita kena tahu juga. Okey. Kemudian sudut tugas pula secara lebih terperinci. Para malaikat mempunyai tugas tersendiri sama ada di alam gaib ataupun di alam dunia. Jadi malaikat tu dia ada tugas. Bukan sahaja di alam gaib. Alam gaib ni yang kita tak nampak lah apa malaikat buat. Tapi juga di alam dunia. Alam dunia pun kita tak nampak apa malaikat buat. Tapi dia ada tugas yang kita tak nampak. Tak boleh nampak dengan mata kasar. Apa tugas malaikat di alam gaib? Pertama sekali, tugas malaikat di alam gaib ialah bertasbih mensucikan Allah, patuh dan melakukan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara dia. Sucikan Allah, patuh dan melakukan segala suruhan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 206, firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya mereka malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah bersikap angkuh ingkar daripada beribadah kepadanya, dan mereka pula bertasbih baginya, dan kepadanya lah jua mereka sujud. Jadi ini adalah ayat sajdah, yasjudun, di mana ulama kata sunat bagi orang yang membaca dan bagi orang yang mendengar sekalipun ayat sajdah ini sunat untuk melakukan sujud sajdah. Okey, jadi yang membaca bila sampai kepada ayat ini dia akan sujud sajdah. Yang mendengar dia tak baca, dia dengar sahaja selang beberapa tiang di masjid. Dia dengar sahaja orang baca ayat sajdah, maka hukumnya juga sunat untuk dia turun sujud sajdah kerana mendengar ayat sajdah. Itu dia ya. Baik. Jadi malaikat ni di sisi Tuhanmu, kata Allah Ta'ala, malaikat ni di sisi Tuhanmu tidak bersikap angkuh, ingkar daripada beribadat kepadanya. Jadi kalau malaikat tu sendiri sifat dia daripada cahaya, Allah Ta'ala declare awal-awal, Allah Ta'ala jelaskan awal-awal, mereka ni bukan jenis makhluk yang ingkar terhadap Allah dari sudut ibadah. Itu dia. Mereka tak tinggal ibadah kepada Allah, baik tasbih, baik apa sekalipun. Bagaimana pula manusia yang juga mendapat perintah yang sama daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barangkali mungkin kita kurang bertasbih, kurang kita berzikir, ataupun mungkin ada yang tak semayang lagi, mungkin dah berumur pun masih tak semayang lagi. Na'udzubillah. Sedangkan malaikat yang ciptaannya lebih hebat daripada manusia, mereka boleh patuh dengan ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, baik apa sahaja, termasuklah hal-hal yang melibatkan ibadah. Mereka tak akan pernah ingkar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia malaikat. Jadi kita kena rasa malu pada diri kita, kejadian kita ini, kita dah sempurna kejadian kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian walaupun daripada tanah. Kan, tetapi jarang sekali atau amat ramai sekali manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Dengan arti kata lain, tidak membuktikan kesyukuran itu melalui sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Okey. Yang kedua, tugas malaikat di alam gaib ialah memikul arasy Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam surah Mukmin ayat yang ke-7, allazina yahmilunal arsya wa man haulah. Maksudnya malaikat yang memikul arasy dan yang beredar di sekelilingnya. Jadi malaikat ni tugas dia apa di alam gaib? Antaranya adalah memikul arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Satulah, belum lagi pikul neraka, belum lagi pikul syurga. Jadi pikul arasy Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi bukan sikit-sikit malaikat yang ada, beratus ribu, puluh ribu mungkin, trilion mungkin. Tapi kita ni hanya mengetahui yang 10 sahaja. Mungkin juga ataupun setiap orang ni ada malaikat dia masing-masing. Ada Jibril, ada malaikat Munkar Nakir masing-masing. Ada malaikat Raqib Atid masing-masing. Begitu. Jadi kita ni sebagai manusia kena sedar dan kena tahu bahawa apa saja yang kita buat, malaikat-malaikat ni akan sudah siap sedia untuk menulis laporan, seterusnya menghantar laporan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hidup kita diperhatikan. Bukan sahaja diperhatikan oleh manusia. Kalau kita pergi kerja, diperhatikan oleh pengurus kita, diperhatikan oleh pengarah kita. Itu daripada sudut kerja. Daripada sudut ibadah, daripada sudut kerohanian, daripada sudut pegangan, kita diperhatikan oleh malaikat, di mana malaikat akan sentiasa mencatat apa yang kita buat, apa yang kita tak buat daripada perintah Allah, apa yang Tuhan larang pula yang dah kita buat. Malaikat akan catat satu persatu sehingga laporan itu akan dihantar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beza cara bagaimana malaikat melihat kita, manusia melihat kita. Kita kalau manusia melihat kita, kita akan buat baik depan dia. Sebab apa? Kita nampak manusia itu, kita nampak objeknya. Tapi malaikat kita tak nampak, sedangkan dia memang sentiasa melihat kita. Bila kita tak nampak, kadang-kadang kita boleh sambil lewa dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat yang berlaku kalau ditanya kepada orang yang mungkin dia tak semayang dah lama, kan, dia tak tahu, kan, sebab malaikat tak nampak, kan. Kalau ditanya mungkin dia akan ragu-ragu nak jawab, begitu. Tapi hakikatnya malaikat nampak, malaikat catat dia tak semayang. Jadi tak ada perasaan malu. Sebab apa? Sebab benda tak sampai lagi, benda belum masanya lagi untuk diberikan pembalasan, untuk diperlihatkan segala amalan, belum masa lagi. Tapi kalau atas dunia ni, bila buat salah dengan manusia, manusia perhatikan kita, memang kita tak selalu duduk lah. Jadi lebih kepada berhati-hati bila sampai kepada orang yang sedemikian. Tapi kenapa dengan Allah Ta'ala kita lebih kurang sahaja, sedangkan kita tahu bahawa adanya hari yang dipanggil sebagai hari pembalasan. Ini yang kita kena muhasabah sama-sama. Baik. Kemudian tugas malaikat iaitu juga memberi salam kepada ahli syurga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24, Allah berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Maksudnya syurga-syurga yang kekal, yang mereka akan memasukinya bersama orang-orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka. Sedang malaikat-malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu sambil memberi hormat dan berkata, selamat sejahteralah kamu berpanjangan disebabkan kesabaran kamu. Jadi dalam kita nak laksanakan kebaikan di dunia ni, disuruh apa? Disuruh kita bersabar. Sebab nak melaksanakan kebaikan atas dunia ni bukan mudah. Bahkan cabarannya terlalu banyak, hambatannya terlalu hebat, tekanannya mungkin terlalu tinggi. Tapi bila kita bersabar dalam nak melaksanakan semua amal kebaikan ni, inilah ganjaran yang hebat yang Allah Ta'ala telah sediakan untuk kita. Sebab tu bila Allah Ta'ala kata apa? Syurga yang kekal, syurga yang kekal. Tuhan sebut dah awal, syurga yang kekal, yang mana mereka itu akan masuk bersama-sama dengan orang yang mengerjakan amal soleh. Siapa yang mereka yang mengerjakan amal soleh yang dimaksudkan? Ibu bapa, isteri-isteri dan anak-anak mereka. Maknanya apa? Ada peluang kita untuk masuk syurga dengan ahli keluarga kita sendiri. Ada peluangnya. Bila peluangnya?
apabila kita melaksanakan amal soleh, seluruh ahli keluarga kita dapat kita cegah daripada api neraka, dapat kita jaga mereka supaya mereka menjadi hamba Allah yang soleh, yang solehah, maka peluang untuk masuk syurga bersama-sama dengan ahli keluarga itu terbentang luas. Ni dia tu maksudnya. Jadi bila Allah Ta'ala dah declare bahawasanya orang yang mengerjakan amal soleh daripada ibu bapa, isteri-isteri, anak-anak masuk sekali bersama dengan mereka, tak ada masalah dah. Kan, sebab apa? Kita dah cukup banyak melaksanakan amal soleh, cukup kita sabar dalam menghadapi segala dugaan, cukup kita rasa Allahu Akbar, penat letih kita ibadah ni seolah-olah sudah terbayar, seolah-olah sudah terbalas, itulah sudah tertebus dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk masukkan kita ke dalam syurga. Sebab tu apatah lagi seronok kita masuk syurga dengan siapa? Dengan ahli keluarga kita sendiri, dengan isteri kita, dengan anak kita. Tu dia. Ini yang kita nak. Kita tak mahu satu keluarga 5 orang, tiba-tiba yang 4 selamat, yang seorang masuk neraka. Na'udzubillah, sedih kita. Sebab apa? Sebab kita di hari akhirat tu memang Allah Ta'ala akan panggil kita dengan nama kita sekarang ni. Nama kita sekarang ni. Jadi kalau masuk ke syurga bersama ahli keluarga, maka sudah tentulah kita, nama-nama kita yang akan dipanggil kan. Jadi benda ni adalah suatu perkara yang mana kita faham bahawasanya untuk masuk syurga bersama-sama dengan ahli keluarga itu tidaklah sukar bagi Allah Ta'ala nak buat. Janji kita ni sudah menyuruh untuk anak-anak isteri kita melakukan kebaikan, menjauhkan diri daripada kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh masuk syurga bersama ahli keluarga kita. Baik, sedangkan malaikat pula masuk kepada mereka, lalu tiap-tiap dari pintu memberi salam dan hormat, memberi hormat dan berkata, selamat sejahteralah kamu berpanjangan disebabkan kesabaran kamu. Lepas tu apa? Maknanya malaikat penjumpa ahli syurga ni, malaikat berkata apa? Selamat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahteralah kamu berpanjangan disebabkan bima sabartum, disebabkan dengan kesabaran kamu. Sabar apa tuan-tuan? Sabar dalam melakukan kebaikan, sabar dalam melakukan amal soleh, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Maka balasannya itu Allah Ta'ala beri masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, tugas yang keempat malaikat di alam gaib iaitulah menyiksa ahli neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Muddathir ayat 30-31, alaiha tis'ata ashar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Pengawal dan penjaganya adalah 19 malaikat, dan ketahuilah bahawa hikmah kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan dari kalangan malaikat, ialah kerana mereka lah sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah kami. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, dan kami tidak menjadikan pengawal neraka itu melainkan daripada kalangan malaikat. Sebab apa daripada kalangan malaikat? Kenapa tidak diambil daripada makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Ta'ala beri jawapan. Kenapa? Mereka itu adalah sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah Allah. Allah dikira dah sebenar-benar kuat, sebenar-benar kuat atau sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang jalankan perintah Allah. Apa maksud sebetul-betul makhluk yang jalankan perintah Allah? Malaikat ini sama sekali tidak akan melakukan kecurangan, tak akan melakukan maksiat, tak akan melakukan kerosakan, takkan. Ni dia. Sebab tu Allah Ta'ala declare kata bahawa malaikat ini ialah sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah. Jadi kerana itu Allah Ta'ala angkat martabat malaikat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu tugas-tugas malaikat di alam gaib. Okey, tugas manusia di alam dunia. Okey, kita baca tugas malaikat di alam dunia. Okey,
Yang pertama sekali, tugas malaikat di alam dunia adalah mengatur alam seperti menghantar angin, hujan, udara, rezeki dan lain-lain. Namun begitu tugas mereka tidak dapat dilihatkan. Jadi hari ini kalau tuan-tuan tengok cuaca di luar mungkin sedikit mendung kan, sedikit mendung. Okey. Kalau ilmu manusia, kata Jabatan Meteorologi, hujan akan berlaku, hujan pada tarikh sekian, hujan daripada pagi sampai ke petang. Ini ilmu manusia lah. Okey, ilmu manusia, tidak salah kita belajar pun. Okey, ini ada dia punya prinsip-prinsip dasar ilmu dia. Baik, satu lagi adalah apabila ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada malaikat. Jadi malaikat antara tugas dia adalah mengatur alam. Dia hantar angin, dia hantar hujan, malaikat hantar rezeki dan lain-lain. Jadi ini contoh tugas malaikat di dunia yang makhluk manusia ni tak nampak, tetapi kita boleh rasa. Bukan makna kata tak nampak terus tak percaya. Boleh maknanya kita tak nampak angin, tapi kita kena percaya angin tu ada. Macam mana nak percaya angin tu ada? Bila kita rasa angin tu. Gitu dah. Bila kita rasa angin tu datang pada kita dan memukul badan kita. Okey, begitulah juga dengan hujan. Kan? Begitu juga dengan udara. Udara kalau tak ada sudah tentulah kita akan lemas. Kan? Begitu juga dengan rezeki. Semuanya urusan malaikat. Sebab tu berpagi-pagi kita bangkit pagi-pagi untuk kita pergi kerja umpamanya, kan, didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat Mikail yang membawa rezeki. Tu dia. Jadi kenapa? Sebab pagi-pagi kita nak cari rezeki kan. Jadi pagi-pagi jangan kita tidur. Jangan kita tidur sambung daripada malam tadi, subuh terus sambung terus. Kalau kita bangkit pada waktu subuh, kita duduk sekejap dan sebagainya, lepas waktu duha kita nak tidur balik tak apa. Isunya kita tidur daripada malam terus masuk subuh, dilanggar subuh tak semayang terus sampai zuhur. Inilah nak cerita tuan-tuan, rezeki itu boleh jadi terputus disebabkan cara hidup kita, cara tidur kita begitu. Kita tak hormat waktu subuh, terus langgar terus masuk ke zuhur. Maka kan itulah kadang-kadang rezeki itu tak masuk ke dalam rumah kita. Tu dia. Baik. Jadi tugas malaikat menghantar angin, hujan, udara, atur alam. Okey. Jadi angin, hujan yang turun kat kita ni kadang-kadang hujan lebat kan, kadang-kadang hujan renyai, kadang-kadang hujan disertai dengan petir. Okey. Jadi siapa yang buat semua ni? Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disampaikan kepada siapa? Para malaikat. Tugas dia. Diutuskan ataupun disampaikan perkara itu kepada para malaikat. Okey. Itu dia. Yang kedua, tugas di alam dunia iaitulah menguatkan rohani dalam diri manusia dengan cara mengilhamkan ke arah kebaikan dan kebenaran. Jadi hati kita ni selalu dibisik, kan, suruh buat benda baik, suruh baca Quran, suruh Allahumma salli Muhammad, suruh kita bagi ilmu tazkirah umpamanya pada pagi ini kan. Sebenarnya atas siapa juga peranan itu? Iaitulah peranan para malaikat yang memuatkan rohani manusia ni dengan cara macam mana? Ilhamkan dia ke arah kebaikan dan kebenaran. Jadi kita tengok diri kita. Kalau diri kita ni tuan-tuan terdetik perkara-perkara yang baik yang kita nak buat untuk kepentingan umum, terutamanya untuk masjid utamanya, maka kita yakin dan percaya bahawa malaikat sudah pun meniup ataupun memberikan kepada kita ilham untuk melakukan kepada kebaikan kepada orang lain. Jadi manusia malaikat buka ruang tu supaya kita ni dapat beri apa yang patut kita beri. Kan, nilai pahala tu sendiri. Baik. Jadi nak bantu orang sebagainya. Ini dia. Yang ketiga iaitulah tugas malaikat di dunia mendoakan untuk orang-orang yang beriman. Doa untuk orang yang bangun pagi, malaikat tolong doakan. Kan, malaikat tolong doakan orang yang berpagi-pagi pergi bekerja. Bukan sekat malaikat yang doakan, binatang-binatang di lautan juga mendoakan manusia yang berpagi-pagi pergi kerja, pergi cari rezeki. Okey.
Malaikat doakan juga orang yang pergi menuntut ilmu. Pergi menuntut ilmu pun malaikat doakan juga. Kan? Bukan setakat malaikat, binatang ikan-ikan di laut pun akan mendoakan juga orang yang pergi menuntut ilmu. Okey. Jadi malaikat ni kerja dia adalah mendoakan untuk orang-orang yang beriman. Sesiapa yang Allah Taala kehendaki, maka dia akan doakanlah untuk orang tersebut. Itu dia. Dan doa para malaikat sudah pastinya insya-Allah akan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa para malaikat ni bukan doa yang biasa, doa yang luar biasa yang pastinya Allah Taala akan menerima doa mereka. Yang keempat, tugas malaikat di dunia iaitulah mengaminkan bersama orang-orang yang sembahyang. Jadi kan kita kalau sembahyang, bila selepas daripada imam baca Fatihah, imam akan Allahumma shalli Muhammad, imam akan baca surah kan. Pada masa tu kita akan baca Al-Fatihah. Okey. Walaupun sebenarnya selepas daripada waladdallin amin, imam akan berhenti sekejap. Berhenti sekejap itu membawa maksud memberi peluang kepada makmum untuk menghabiskan Fatihah. Itu maksudnya. Jadi supaya nanti bila imam dah baca surah, kita yang baru nak baca Fatihah ni, kita tak rasa benda tu tertindih. Kan? Kadang bila kita baca Fatihah, berlaga suara dengan imam yang baca surah biasa di apa? Orang kata speaker radio tu kan. Kita pula baca perlahan, memang baca perlahan dah betul. Telinga kita dengar. Tapi bila bercampur suara dengan suara imam, surah lain, maka kita pun akan tak fokus. Itu logiknya lah. Jadi sebab itu dalam agama sendiri, lepas baca Al-Fatihah disuruh diam sebentar. Diam sebentar tu tujuannya adalah untuk beri peluang kepada makmum menghabiskan bacaan Al-Fatihah mereka. Itu dia. Jadi kerana itulah malaikat akan mengaminkan kepada orang-orang yang bersembahyang. Itu hebat. Okey. Kemudian yang kelima, tugas malaikat di dunia iaitulah malaikat akan turun waktu dibacakan Al-Quran. Ini malaikat sayyarah yang kita sebut malaikat yang bertinggik sampai ke arasy Allah Taala, akan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi tahu, ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan ni dia pergi ke ada majlis ilmu dan sebagainya. Allah Taala kata, terima amalannya, tuliskan pahala. Malaikat ngadu, ada orang yang datang tu bukan nak dengar ilmu pun, tapi nak jumpa kawan, nak pergi ke tandas dan sebagainya. Allah Ta'ala kata tulis dia dengan kebaikannya. Kerana apa? Tuliskan dia dengan kebaikan itu. Maksudnya mereka ni walaupun sekadar pergi tandas, sekadar duduk dalam kereta, dengar kuliah di luar situ, maka dia juga termasuk daripada golongan yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Kan, jadi maknanya apa? Mereka ini adalah orang-orang yang mendapat pahala daripada mereka. Hadis kursi tadi, hadis kursi di mana mereka ini asalnya bukan nak pergi dengar pun, tapi nak pergi perkara-perkara yang Nabi kata mereka juga termasuk daripada golongan orang yang mendengar majlis ilmu tersebut. Jadi itu tidak rugilah bagi kita kan. Okey. Yang kelima. Okey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Yang kelima, malaikat turun waktu dibacakan Quran. Kan? Malaikat turun waktu dibacakan Al-Quran. Malaikat perhatikan kita. Okey. Jadi penghormatan Al-Quran ini malaikat laksanakan bila kita baca, malaikat turun dan malaikat dengar apa yang kita baca. Dan manusia pun, kita ni sebagai orang beriman, bila dengar Al-Quran itu telah dibacakan, maka menjadi satu tanggungjawab kita untuk kita berdiam diri. Maksudnya jangan bising waktu Quran tengah baca. Sebab apa? Mereka itu sedang membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Jadi apa kita perlu buat? Kita diam. Bila sampai kepada surah As-Sajdah, disunatkan untuk kita bersujud dengan sujud sajdah. Macam tu cara dia. Okey. Yang ke-7, membawa berita gembira. Kalau zaman sekarang tak adalah malaikat turun membawa berita gembira kan. Kalau zaman Rasulullah SAW, malaikat turun akan membawa berita gembira.
Malaikat turun bagi berita gembira. Ini salah satu daripada cara Nabi menerima wahyu. Cara Nabi menerima wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi apa-apa berita disampaikan oleh malaikat Jibril. Kalau berita tu buruk, mungkin Nabi akan merah padam muka dia. Kalau berita tu gembira, Nabi akan ketawa. Berita gembira. Kan? Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku di mana malaikat turun dan bertemu dengan Nabi SAW untuk memberitahu tentang sesuatu perkara lah. Yang ini melibatkan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Ada yang Nabi kata gembira, kan? Ada yang Nabi rasa sedih, ada yang Nabi rasa marah. Okay? Ini kaedah macam mana wahyu tu dibawa oleh melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi malaikat itu turun membawa berita gembira. Baik. Kemudian 8. Yang ke-8 tugas malaikat di dunia iaitulah mencatat segala amalan sebagaimana dalam firman Allah Taala surah Al-Qaf ayat 17. Surah Qaf ayat 17, idh yatalaqa al-mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Maksudnya, semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Jadi malaikat penjaga atau pencatat amalan, Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Jadi ini di mana dua malaikat ini, Raqib dan Atid, iaitulah malaikat yang mengawal dan menjaga, terima dan tulis segala perkataan dan perbuatan. Tulis segala perkataan dan perbuatan, direkod. Tujuan direkod apa? Adalah supaya ia dijadikan sebagai buku catatan amalan dan akan dihantar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan daripada situ nanti akan dibentanglah segala amalan kita di hari akhirat. Jadi malaikat tulis satu. Kalau kebaikan, kalau dalam satu hadis ada disebutkan bahawasanya kalau satu kebaikan itu ditulis, kalau buat satu kebaikan, maka malaikat akan tulis satu kebaikan. Kan? Kalau dibuat satu kejahatan, malaikat tulis satu kejahatan. Okey, tapi kalau kita niat nak buat jahat, kalau kita niat nak buat baik, tapi belum sempat buat baik, niat sahaja, belum praktik lagi, maka sudah ditulis dengan satu nilai pahala. Kalau niat jahat tapi belum buat, maka malaikat tak tulis apa-apa dosa kat situ, sebab kita belum buat, baru niat. Bila kita tak buat benda tu, kita buat benda baik pula. Kita mula-mula niat nak buat jahat, tapi kita tak buat jahat, kita batalkan niat kita tukar kepada niat yang baik, maka malaikat akan tambah satu pahala kerana niat yang baik. Nampak? Kalau ikut sebenarnya apa yang telah ditetapkan itu seolah-olah nak suruh kita masuk syurga juga, walau macam mana sekalipun, payah macam mana sekalipun, degilnya manusia macam mana pun, nak masuk syurga juga kita ni, nak dipastikan juga. Makna kata Allah Ta'ala punya maha pemurah tu, kita dah niat jahat pun masih tak ditulis lagi. Bila start buat sahaja baru tulis. Nampak? Sedangkan kebaikan kalau sudah diniatkan, sudah dapat pahala. Walaupun kita mungkin kebarangkalian nak buat tak sempat, tapi sudah dikira pahala sebab sudah niat. Adapun kejahatan itu, dia tidak sekadar niat tapi perlu dilaksanakan, baru dicatatkan dengan satu kejahatan. Tapi kalau dia meninggalkan perkara tersebut dengan kata dia tak buat pun, dia cuba niat saja tapi tak buat, maka tidak dicatatkan kejahatan baginya, bahkan dicatatkan pahala baginya kerana meninggalkan apa yang diniatkan itu, iaitu niat yang buruk, niat yang jahat. Macam itulah. Jadi Allah Ta'ala nak kita masuk syurga juga sebenarnya. Baik. Kemudian kita pergi kepada hukum. Hukum. Di antara hukum yang dapat diistimbatkan, yang dapat diambil daripada ayat surah At-Tahrim ayat 6, kita mungkin yang untuk siri pertama ni surah At-Tahrim, yang ni episod yang last lah.
Okey. Di antara hukum yang dapat diistimbatkan daripada ayat di atas, yang dapat diambil, yang dapat dicedok daripada ayat surah At-Tahrim ayat ke-6 ini. Yang pertama apa? Iaitulah wajib kita beriltizam dengan menunaikan perintah Allah dan menjauhkan diri daripada maksiat serta tegahannya. Kita mesti ada iltizam untuk menunaikan perintah Allah dan menjauhkan diri daripada maksiat serta semua tegahan. Kita mesti niat dalam hati kita. Okey, mesti ada wawasan, mesti ada azam untuk tinggalkan semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti. Okey. Satu. Kedua, ayat tersebut sebagai dalil wajib melakukan amalan soleh, seterusnya mengajak ahli keluarga, khasnya anak-anak, isteri dan khadam berterusan dalam keadaan demikian. Maka ayat ini, surah At-Tahrim ayat 6 ni menjadi suatu dalil wajib melakukan amal soleh, kemudian bagi diri sendiri, kemudian kita mengajak orang lain, ahli keluarga kita, anak-anak, isteri, supaya duduk dalam kebaikan, melaksanakan kebaikan sentiasa. Ni. Jadi mula daripada siapa? Mula daripada diri kita sebagai individu. Kemudian bila sudah berkahwin, kita ajarkan pula kepada anak dan isteri kita. Kalau kita seorang perempuan, kita mulakan daripada diri kita individu. Bila kita berkahwin, kita bagi tahu kepada suami, suruh melakukan kebaikan. Ajarkan pula kepada anak-anak supaya anak-anak dapat melakukan kebaikan. Jadi ini kita mesti ambil berat. Yang ketiga, wajib mengambil berat mendidik anak-anak, isteri serta diri sendiri dengan pendidikan agama dan tata susila yang baik. Kita bukan sahaja nak diri kita ni baik, ambil berat pasal pendidikan anak-anak, isteri kita dengan pendidikan agama dan tata susila yang baik. Jadi kita kena pastikan anak-anak kita ni tidak hanyut dalam keadaan mereka ini hanya sukakan kepada bentuk-bentuk hiburan, dan kita bimbang hiburan pada hari ini tidak terkawal. Kan buktinya mudah saja. Kalau tuan-tuan tengok dalam media elektronik sekalipun, daripada 24 jam siaran itu 70% adalah berbentuk hiburan. 70% berbentuk hiburan. Hanya 30% saja rancangan ilmiah, rancangan yang ada ilmu lah, manfaat. Jadi ini yang kita kena kawal. Okey. Jadi supaya anak kita dan supaya kita sebagai ibu bapa tahu keutamaan yang patut didahulukan dan apa yang patut dikemudiankan. Tu dia. Ini kita mesti belajar supaya bila anak itu membesar, dia tak akan terlepas dengan apa yang sepatutnya dia dah dapat. Dan kita sebagai ibu bapa tidak akan menyesal disebabkan kita sambil lewa dalam mendidik anak. Ni dia. Mungkin hari ini kita akan tanya pada diri kita, menyesalkah kita disebabkan anak kita jadi begini-begini, kita dulu tak ambil berat. Mungkin itu berlakulah dalam masyarakat kita, tapi maknanya ia menjadikan orang lain itu suatu pengajaran supaya kita ni mungkin tak ada berlaku macam tu, dan kita ambil itu sebagai suatu pengajaran supaya kita juga jangan mensia-siakan waktu anak kita kecil ni dengan perkara-perkara yang boleh dikemudiankan. Kita perlu beri awal apa-apa yang patut awal kita berikan, termasuk pendidikan agama ni. Jadi perkara-perkara yang melibatkan hiburan ini, kalau tak diajar pun dia akan cari sendiri nanti. Dia mampu cari sendiri. Dia boleh cari sendiri bila dia besar nanti. Tapi nilai pendidikan teras agama ni, kalau tak dididik pada kecil, dia akan susah nak terima apabila dia sudah dewasa. Ini yang berlaku pada hari ini. Sebab tu teras dalam diri manusia, lebih-lebih lagi kepada pendidikan yang bersifat agama, yang wajib, tauhid, syariat, akhlak dan sebagainya. Ini yang patut ditekankan terlebih dahulu. Maka itu yang kita pernah sebut
bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda apa, anak-anak ni mula-mula sekali ajarkan apa, kenal Nabi, kenal ahli keluarga Nabi, kemudian membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain pun ada juga menyebutkan alimu auladakum bisibahah wa rimayah wa qiraatul Quran. Ajak anakmu berenang, memanah, dan membaca Quran. Rohani dia kuat. Okey, jadi ini benda-benda yang patut kita dahulukan sebab Nabi yang sebut. Okey, benda-benda yang bersifat hiburan ini semua kemudian kan. Benda-benda yang dia boleh cari sendiri ini kemudian kan. Kita dahulukan apa yang Nabi suruh. Yang keempat, bapa yang bertindak sebagai ketua wajib mendidik keluarganya yang terdiri daripada isteri dan anak-anak serta boleh memukul mereka secara mendidik. Jadi bapa sebagai ketua keluarga wajib bagi mereka itu didik isteri dan anak-anak dan boleh memukul mereka itu secara mendidik. Bayangkan kalau ketua keluarga lepas tangan. Lepas tangan. Baru-baru ini kita tengok dalam media masa ada satu kes berlaku. Perempuan ini baru bersalin 2 minggu. Bersalin 2 minggu. Suaminya menceraikan dia, kalau tak silap ceraikan dia dan bawa lari anak sulung. Perempuan ni putus asa dan dia nak bunuh diri. Sedangkan anak tu baru lahir 2 minggu. Tapi apa yang berlaku? Alhamdulillah diterangkan oleh jiran-jiran dia sampai polis bombo semua datang. Tapi saya nak ceritanya bahawa ini contoh ketua keluarga yang tidak bertanggungjawab. Okey. Ini ketua keluarga yang tidak bertanggungjawab. Kerana itu, apa pun situasi dan keadaan yang berlaku kepada kita pada hari ini, sekritikal mana pun, kronik macam mana pun, tuan-tuan semua, kita tahu bahawa kita perlu berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak berpaut pada Allah? Sebab itu kita sentiasa diajarkan supaya melaksanakan ibadat-ibadat tambahan, ibadat sunat, solat sunat duha supaya rezeki kita masuk ke dalam rumah, kan? Puasa sunat, kan? Banyakkan bersedekah supaya harta kita bertambah. Ini dia. Dan bersedekah tu bukan erti katanya bersedekah mesti 100, mesti 1000, 10 sen, RM1 pun bersedekah. Tapi kita kena yakin daripada hasil bersedekah itu duit kita, harta kita akan bertambah-tambah. Itu dia. Ini mesti kita pegang sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dia. Jadi kerana itu bapa sebagai ketua keluarga wajib dia melaksanakan amanah ini. Sekiranya tidak, berdosalah bapa tadi sebagai ketua keluarga kerana membiarkan anak isteri itu berada dalam satu keadaan yang maksiat, yang boleh menyebabkan mereka ini akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baik, itu adalah hukum-hukum yang kita boleh sebutkan dan diistimbatkan daripada surah At-Tahrim ayat ke-6 ini. Okey, yang terakhir adalah tentang pengajaran ayat. Antara petunjuk yang dapat diambil daripada Al-Quran tersebut ialah Imam Qurtubi menjelaskan, ahli tafsir bersepakat mengatakan surah At-Tahrim diturunkan di Madinah dan dikenali juga dengan surah Nabi SAW. Jadi Imam Qurtubi, tafsir Imam Qurtubi atau Jami' fi Ahkami Al-Quran, Al-Jami' fi Ahkami Al-Quran, karya Imam Al-Qurtubi, menyebutkan ahli tafsir sepakat surah At-Tahrim ni diturunkan di Madinah. Maksudnya setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Jadi surah ni diturunkan. Cerita berkenaan dengan hukum-hukum, hukum-hukum. Jadi memang ayat Madaniyah lah kita panggil. Okey. Yang kedua, Allah memerintahkan supaya orang beriman memelihara diri ahli keluarga daripada api neraka, menasihatkan mereka, mengajar serta mendidik dengan didikan agama. Jadi pengajarannya apa? Allah suruh kita jaga diri kita, ahli keluarga daripada neraka. Nasihatkan mereka dan pastikan kita beri didikan agama kepada mereka, ahli keluarga itu. Anak isteri kita mesti diberikan ilmu agama, mesti diberikan pendidikan agama.
maka jangan kita pandang pendidikan agama ini sesuatu yang remeh, kerana dia inilah yang akan menyelamatkan esok kita di hari akhirat. Pendidikan agama inilah yang membentuk kita untuk menjadi Muslim yang soleh, orang yang rajin untuk kita beribadah kepada Allah. Ni pendidikan agama ni penting. Tanpa pendidikan agama, hebat mana pencapaian kita, kita tak ada panduan untuk hidup. Panduan untuk hidup ni ada wujud dengan adanya kita ilmu agama. Kalau sekadar ada ilmu yang lain-lain, ilmu matematik, bahasa Melayu, benda ni ilmu yang bagus, ilmu yang perlu belajar, contemporary, kena tahu, nak hidup memang kena ada ilmu ni semua, sains semua. Tapi tonjangnya adalah ilmu agama, kerana nak menghidupkan dalam hati kita dengan sifat-sifat yang baik, meletakkan diri kita sebagai insan Muslim yang bagus. Dan hari akhirat nanti pun Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang belajar agama ni, Allah Taala mudahkan jalan kita masuk syurga. Ini semua ada disebutkan. Yang ketiga, bahan bakar yang memarakkan api neraka ialah diri manusia atau ahli neraka itu sendiri, juga patung berhala yang mereka sembah selain Allah. Jadi yang menghidupkan, yang membesarkan api itu adalah manusia atau ahli neraka itu sendiri, bahkan patung berhala. Jadi kita kena hati-hati, sebab daripada ahli-ahli maksiat inilah, mereka inilah yang akan menjadi bahan bakar. Orang kafir akan menjadi bahan bakar, berhala yang mereka sembah akan menjadi bahan bakar. Dicampak, api akan menjadi marak. Dicampak, api akan menjadi marak. Inilah benda-benda yang kita kena perhatikan, kerana kita takut nanti mungkin kita tak jadi orang kafir, mungkin kita tak sembah berhala, tapi kita mungkin melakukan maksiat yang juga menjadi salah satu sebab untuk dicampakkan ke dalam neraka. Yang keempat, pengawal neraka terdiri daripada 19 malaikat, iaitu malaikat Zabaniyah yang kejam dan keras tanpa ada belas kasihan. Jadi kita dah cerita, malaikat Zabaniyah ni yang akan menyiksa manusia dalam api neraka. Bahkan dalam kubur, dalam hadis atau kitab lain juga menceritakan tentang malaikat Zabaniyah juga akan menyiksa manusia di kubur, selain daripada Munkar Nakir. Okey, Munkar Nakir soal tak dapat, maka akan dibenam, dipukul sehingga 7 lapis bumi, ditarik balik semula dengan besi. Okey. Kemudian, dan yang kelima, malaikat adalah hamba Allah yang sentiasa tetap keimanan, tidak sedikit pun melanggar perintah Allah dan berkuasa melakukan tugas berat menurut kehendak Allah. Jadi yang kelima, sifat malaikat itu sendiri, iaitulah malaikat adalah hamba Allah yang sentiasa beriman, tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sedikit, dan mereka itu akan bertugas ataupun akan melaksanakan sesuatu menurut apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Ini adalah 5 bentuk pengajaran daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, kita telah habis pada ayat yang pertama dalam huraian ayat-ayat hukum ini. Tajuk yang pertama berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala suruh kita memelihara diri daripada api neraka. Bukan untuk kita sahaja, bukan untuk kita sahaja, tapi juga untuk anak, isteri dan ahli keluarga kita yang lain. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk kepada tajuk yang kedua, iaitulah ayat berkenaan wasiat Luqman untuk anak-anak. Wasiat Luqman untuk anak-anak. Ini dalam surah Allahumma salli Muhammad, dalam surah Luqman, dalam surah Allahumma salli Muhammad. Sekejap ya, saya tengok. Saya lupa dalam surah Luqman saya. Dalam surah dalam surah Luqman, insya-Allah. Dalam surah Luqman ayat 16 hingga 19. Okey, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita keberkatan majlis ilmu kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat masa lapang kita untuk bersama-sama terus sihat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala kemudaratan,
kesusahan, wabak kita pada hari ini, supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita pahala atas kesabaran yang telah kita lalui, insya-Allah. Sekian, bertemu lagi pada minggu hadapan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama insya-Allah.